Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, dari pengalaman Ustazah juga, bila kita mahir sedikit bahasa Arab, bila kita nak bimbing, contohlah nak bimbing anak ke, nak bimbing adik-beradik ke, dia membantu kita ya. Sebab kadang-kadang bila dia ngaji tu, dia orang berhenti kat tengah perkataan lah, bila dia nak mula tu tak sempurna. Jadi bila kita ada ilmu bahasa Arab ni, kita dah kenal huruf jar lah, betul tak? Kita dah kenal huruf jar lah, kita kena ataf lah, dan kita kena mungkin fi'il, betul tak? Jadi itu orang kata tambah lah ya, ilmu tambah pada selain daripada kita mengaji lah. Okay? Okey, kalau mengikut kita punya hari ini, insya-Allah hari ini kita surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah muka surat 4 ayat 20. Tunggu ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengar betul-betul ya. Jika tak faham tanya terus, tak ada masalah ya. Yakadu. Yakadu. Kita mesti pertanyaan pertama kita isim ke, fi'il ke, huruf ataupun haraf. Boleh ya, nak panggil haraf boleh, panggil huruf boleh. Kita mesti tanya pada diri kita tu supaya kita kenal. Jadi fikir-fikir yakadu, fi'il lah, fi'il. Ya. Macam mana kita nak tahu dia fi'il? Dia ada cara tahu. Walaupun kita tak faham apa maksud perkataan dia, yakadu bermaksud hampir. Ya. Hampir ataupun hampir. Jadi maksud dia. So macam mana kita nak kenal dia fi'il? Bermula dengan huruf ya. Dia ada 4. Huruf ya ataupun huruf ta ya, ataupun huruf nun ataupun hamzah. Makanya itu antara. Belum habis lagi. Belum. Hujung dia tu yakadu. Du tu itu baris depan. Du ya. Itu bila dia baris depan macam tu bermula daripada salah satu daripada 4 huruf tadi. Dan hujungnya du itu dipanggil rufu' ataupun marfu' ataupun dhammah lah ya. Makanya kita kenal kalimah ini adalah fi'il mudhari'. Nampak dia ada cara dia ya, yakadu. Dan bila kita tahu dia fi'il mudhari' maksudnya present tense ya. Present tense tu maksudnya perkara yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Dia jatuh dalam kategori ya fi'il mudhari', present tense. Dan kita dalam fi'il tu maksudnya perbuatan ya. Dalam fi'il tu mesti ada dhamir dia. Dhamir maksudnya pelaku kepada fi'il tadi. Jika ada fi'il ataupun perbuatan, maknanya mesti ada pihak yang melakukan perbuatan tadi. Pihak yang melakukan perbuatan tadi adalah dhamir yang tersembunyi di dalam fi'il. Dia panggil istilahnya dhamir yang tersembunyi sebab kita tak nampak dhamir tu. Dhamir tu yang ada 14 tu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu salah satu daripada yang itu 14 tu mesti ada dalam fi'il. Ya, memang kita tak nampak sebab tu dia panggil dhamir yang tersembunyi. Okey? Dan yang ini, cara yang ini tadi, ya ke, ta ke, nun ke, hamzah ke, dan hujungnya rufu' du ya. Kita dah tahu dah dhamir di dalamnya huwa. Memang ya huwa. Okey. Itu memang cara dia lah. Dari segi maksud yakadu bermaksud dia hampir-hampir. Huwa bermaksud dia. Dia hampir-hampir. Macam dia. Hampir-hampir apa tu kemudian lah ya. Okey. Dia hampir-hampir. So lepas tu kita nampak al-barqu. Al-barqu kalimah yang bermula dengan alif lam. Itu isim lah tu. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah maksudnya kata nama khas. Isim umumnya 2. Kata nama khas dan kata nama umum. Kata nama am. Contoh ya. Kata nama am sebuah buku. Contoh sebuah buku. Kata nama khas buku itu. Itu ya. Khas tu maksudnya dia dah kata yang mesti yang tu lah contohnya sebab tu dikhaskan. Okey, alif lam itu sendiri ya, alif lam itu mengatakan isim itu adalah isim, dia bukan fi'il. Kalau tadi ya dengan du itu fi'il ya, fi'il mudhari'. Bila bermula dengan alif lam maknanya itu isim. Isim adalah kata nama, isim khas ataupun isim ma'rifah. Ma'rifah dengan khas sama maksud ya. Okey. Dan al-barqu maksud dia apa? Cuba tengok situ apa maksud. Besarkan. Apa dah? Kilat.
Ya. Besarkan sedikit. Ya. Okey, besarkan sedikit. Maksud dia kita biar kawan nampak. Okey, maksud dia kilat. Okey. Kita nampak dia isim makrifah betul, alif lam, dan hujung dia baris dia. Dia bukan saja fi'il ya, nak tengok awal akhir. Isim pun kena tengok awal dan akhir juga ya. Al-barqu, ku itu rufu' ataupun marfu' ataupun dhammah, makanya al-barqu yang bermaksud kilat tadi dialah isim fa'il kita panggil. Isim fa'il maksudnya pelaku kepada perbuatan tadi. Tadi perbuatan tadi kita cakap dia hampir-hampir. So sebenarnya dia tadi huwa yang di dalam yakadu tu adalah al-barku. Ya. So al-barku adalah huwa yang tersembunyi di dalam yakadu tadi. Okey. Kalau kita tengok terjemahan dia kilat hampir-hampir. Bila kita terjemah kita kena susun balik. Sebab bahasa Arab ni dia macam English, dia terbalik. Hampir-hampir kilat itu. Kalau kita terjemahkan itu al-barku tu, alif lam tu kita boleh terjemahkan dia sebagai itu. Hampir-hampir kilat itu. Bila dah ada al-barku, huwa tadi dah tak pakailah. Bukan sepanjang masa ya isim rufu' ni ada. Bukan, Ustazah nak pesan. Tetapi dhamir di dalam fi'il memang sentiasa ada. Dhamir di dalam fi'il. Tapi kalau dikata huwa, kita tahu jantinanya muzakkar ya, huwa kan, kan, satu kan, tapi kita tak tahu benda apa lagi, nampak? Tapi bila dia bagi isim rufu' al-barqu, ku tu rufu' ataupun isim marfu', maka kita terus tahu huwa tadi apa sebenarnya. Oh, huwa tadi tu sebenarnya kilat. Ya. Hampir-hampir kilat itu. Okay, so kalau dari kita repeat dari segi ilmu bahasa Arab, yakadu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dhamir di dalamnya huwa. Dia hampir-hampir jika kita nak terjemahkanlah ya. Okey. Al-barqu kilat ya. Okey, yakadu fi'il. Al-barqu adalah isim fa'il. Tak nak sebut isim pun tak apa, sebut fa'il pun boleh. Hampir-hampir kilat itu. So ada fi'il, ada fa'il. Okey. Makanya ini dia sudah cukup untuk menjadi struktur ayat fi'liyah, struktur ayat yang bermula dengan fi'il. Senang je. Jika ayat itu bermula dengan fi'il, makanya kita panggil ayat itu adalah ayat fi'il ataupun ayat fi'liyah. Makanya ini adalah ayat fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah ya. Okey. Yakhtafu. Kita nak kenal mesti tanya 3 perkara. Nampaknya satu perkataan apa pun dia fi'il. Isim ke haraf. Tiba-tiba ya, macam yakadu tadi ya, lepas tu hujungnya rufu' fu. Sama fi'il mudhari'. Ya. So fi'il mudhari' juga apa maksud dia? Menyambar. Ya. Hampir-hampir kilat itu menyambar. Ini fi'il mudhari' lagi sekali, ya. Hampir-hampir kilat itu menyambar. Okey, menyambar apa? Tengok ya. Absarahum, absara, basira. Kalau mengaji lah, basira ataupun basir, basara, basar. Maksudnya melihat. Maksud asal dia lah melihat. So absara adalah jamak taksir. Jamak taksir untuk melihat tadilah, penglihatan sebenarnya. Absara. Okey, penglihatan. Absara macam mana nak yang mereka tu hum ya. Okey, hum adalah dhamir muttasil ya. Okey, absara penglihatan ya. Dari segi penterjemahan kita nampak dia penglihatan. Tetapi lebih detail dia adalah penglihatan sebenarnya dia jamak taksir. Tapi kadang-kadang dalam terjemahan dia tak tulis penglihatan kan. Dia kalau kita ilmu bahasa Arab kita dah nampak absara bentuk kalimah itulah ya. Okey, dia adalah isim ya, penglihatan. Isim, lepas hum tu pula dhamir. Dhamir muttasil ya, dhamir yang melekat di hujung kalimah ataupun dhamir yang duduk di hujung kalimah itu dipanggil dhamir yang melekat ataupun dhamir muttasil. Itu juga isim. Itu dua jenis isim yang berlainan sedikitlah. Absara isim, hum juga isim. Kedua-duanya isim. Makanya jika kedua-duanya isim kita panggil itu idhafah. Dia sandarkan penglihatan siapa?
hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan. Penglihatan siapa? Kalau dia tak sandarkan kepada hum, kita tak tahu penglihatan siapa. Ayat itu akan tergantung. Ya. Sebab itu pentingnya idhafah. Banyak sangat dalam Al-Quran idhafah itu untuk menjadikan ayat itu lebih bermakna lah. Jika ayat itu absara, penglihatan. Tapi kita tak tahu penglihatan siapa. Dia macam tergantung. Itu kepentingan sandaran. Sandaran adalah isim pertama disandarkan kepada isim yang kedua. Dia ada pelbagai cara lah. Ini hanya salah satu daripada caranya sahaja ya. Penglihatan mereka. Okey, itu dari segi ilmu bahasa maknanya lah penglihatan mereka. Okey, sekarang ada satu benda lagi. Absara isim ya. Okey, tetapi hujung dia tolak hum tu. Hum dah kata domir. Domir tu tolak tepi. Ya. Absara, dia bukan absaru. Tadi kalau kita al-barqu, al-barqu isim pertama tadi. Al-barqu baris depan itu dipanggil rufu' ataupun marfu'. Belajar sebut ya. Susah sebut pun tapi belajar sebut pelan-pelan. Rufu' ataupun marfu' ataupun setengah orang menyebut rafa'. Dia sebenarnya raf'un sebenarnya. Spelling dia ra baris atas ra, fa mati raf, ain baris depan raf'un. Jadinya dari situ dia boleh jadi rufu', boleh rafa' pun boleh. Kalau pernah dengar orang sebutlah, jadinya jangan orang kata sebut rafa', benda ala apa rafa', ustazah tak pernah sebut pun. Tak nak macam tu ya. Rufu', marfu' ataupun rafa' ataupun raf'un, semua sama ya. Al-barqu tu baris depan ya. Tapi absara, tengok ra, dia bukan absaru. So ini dipanggil nasab ataupun mansub. Maksudnya berbaris fathah. Ya. So isim di sini bukan isim rufu' dah. Ya, isim ni absara. Hum tu tak penting, dia tidak ganggu apa-apa ya. Dia hanya sandaran saja. Absara, ra itu dipanggil nasab, isim nasab ataupun isim mansub ya, sebab dia berbaris fathah. Makanya dia ada nama dia tadi. Okey, nama dia benda yang kena. Bila ada fi'il, yakadu fi'il ya. Yakhtafu fi'il juga. Ada fi'il, lepas tu al-barqu fa'il. Pelaku kepada fi'il tadi, berlaku mesti ada benda yang kena. Ya. So bila ada fi'il, ada fa'il, mesti ada benda yang kena. Benda yang kena tu, saya terjemahkan dulu baru kita nampak apa maksud benda yang kena. Hampir-hampir kilat itu menyambar. Maksud menyambar apa? Maksudnya mesti ada benda yang disambar. Maksudnya, Pak. Ya. Terpulanglah. So, itu dipanggil benda yang kena. Dipanggil ya. So, absara, penglihatan mereka yang disambar sebenarnya. Absara, benda yang kena. So, kita ambil bahasa Arab dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih ataupun maf'ul bih. Maf'ul dengan maf'ulun sama. Bih dengannya, yang kena dengannya ya. So ataupun nak panggil isim maf'ul pun boleh. Kalau al-barqu isim fa'il, pelakunya. Absara isim maf'ul, benda yang kena. Okay. Perbuatannya apa? Perbuatannya dua lah di sini, tetapi yang paling penting perbuatannya menyambar. Menyambar tu maksudnya menyambar dengan api kan? Betul tak kan? So hampir-hampir. Yang yakadu tu perbuatan juga, tetapi di sini yang menyambar ataupun yang memukul lah kita katakan, sebab api itu kena pada pandangan mata mereka kan. So di sini fi'il yakadu fi'il mudhari', dhamir di dalamnya huwa. Al-barqu isim fa'il, tak nak sebut isim pun boleh ya. Fa'il ya. Yakhtafu fi'il mudhari' lagi sekali, dhamir di dalamnya huwa ya. Absara, sampai absara tu sebenarnya adalah isim maf'ul ataupun maf'ulun bih. Bezanya dia dengan fa'il mesti rufu', al-barqu mesti baris depan, absara dia mesti nasab, mesti fathah. Itu beza dia. Okey? Ustazah, saya. Yang yakhtafu ni kan ada dan domir dia adalah huwa. So huwa tu kilat lah. Barqu juga, ya. Oh, okey. Balik kepada al-barqu. Di sini fa'il dia al-barqu tapi fi'ilnya ada dua. Hampir-hampir kilat itu menyambar. So hampir-hampir tu juga fi'il juga. Tetapi huwa tu semua memang balik kepada fa'il tadilah, al-barqu. Ya. Okey. Absarahum, absara sampai ra sebenarnya maf'ul bih ataupun isim maf'ul. Pilihlah nak sebut mana ya. Cumanya absara. Maf'ul bih tu apa Ustazah? Pelaku. Benda yang kena. Benda yang kena. Yang ni pelaku. Fa'il pelaku.
Ya, bila ada pelaku mesti ada benda yang kena. Bila ada pemukul mesti ada benda yang kena pukul. Betul tak? Bila ada tukang masak mesti ada benda yang kena masak. Nampak? So yang mana benda kena tu dia panggil maf'ul bih ataupun maf'ulun bih, sama je, ataupun isim maf'ul, sama je. Ya. Okey, bagus ya. Ustazah nak Absara tanya. ni Ustazah yang maf'ulun bih Jap. Okey, sorry. Yan kejap Yan. Bagi Linda dulu. Apa Linda? Absara ni yang maf'ulun bih. Kalau absarahum ni idofah. Begini sebenarnya maf'ul bih tu dia maf'ul bih mesti hujung dia nasab, absara ya. Ni nasab. Okey. Penglihatan yang disambar tapi dia idafah tu penglihatan siapa. Jadi dia idafahkan kepada okey. Fuzila ya. Okey Yan, silakan. Apa soalan Yan tadi? Ustazah, yang arbarku tu dia fa'il kan? Ya, Kenapa acuan dia macam fa'il Ustazah? Acuan dia macam apa? Fa'il yang macam fa ada alif tu. Oh, okey. Bagus dia. Sekejap ya. Itu ya, nanti Ustazah jawab Yan dulu ya. Dia Yan ya. Yang betul isim fa'il yang tu dia untuk lebih kepada kadang-kadang macam ni ya, kadang-kadang kalimat Ustazah jawab Yan dulu ya, orang lain tunggu dulu sebab dia yang tanya ya. Isim fa'il ni kadang-kadang kita nampak dia beberapa cara ya. Kadang-kadang kita nampak macam fa'al itu yang macam yang cakap tu kadang-kadang, tapi cara di sini kita tahu dia isim fa'il sebab hujungnya rofu'. Ini satu cara ya. Al-barku itu satu cara kita tahu dia isim rofu' ataupun isim fa'il. Satu cara lagi macam yang cakap tadi lah, fa'il tu dia ada fa'alif tu ya. Okey. Dia maksudnya ada beberapa cara untuk kita mengenal bahawa isim itu isim rofu'. Ini satu cara yang Yan tanya tadi, cara kedua, dan juga ada cara lain lagi Yan. Okey? Alright? Saya harap saya boleh saya menjawab Yan. Saya menjawab tak? Betul tak kan? Alright? Okey. Untuk yang lain, okey, Linda cuba keluarkan yang kertas keping jadual tasrif al-af'al tu. Rasanya ada dalam kat sini kita punya simpanan di sini. Jadual tasrif al-af'al. Yang fa'ala tu ke? Jadual fa'ala ke? Fa'ala, apa tu yang nombor satu, yang dua tiga satu kalimah, lepas tu 4 huruf, 3 huruf, 4 huruf, lepas tu 5 huruf, 6 huruf tu. Sekeping je kat tadi. Ya tak apa. Ya. Tetapi dia ada beberapa cara lah. Saya jawab Yan dulu ya sebab dia yang bertanya. Ada beberapa cara untuk kita mengenal bahawa isim tu isim rofu' ya. Pertamanya antara caranya di sini hujungnya rofu'. Betul, pandai pun dia tengok kan? Tengok dia dah tahu yang mana. Okey, di sini ya. Mari kita tengok tajuk dia kita punya kolom-kolom ni lah ya. Ya, atas tu jadual lah ya. Kita namai jadual tasrif. Tasrif tu pecahan ni lah. Ya, al-af'al maksudnya fi'il, plural tu ya, jamak taksir untuk fi'il lah. Okey, nombor satu ya, dia ada mula-mulanya fi'il madhi, lepas tu mudhari'nya, lepas tu ketiganya al-amar, lepas tu al-masdar, lepas tu isim fa'il. Itu yang tanya tadilah, isim fa'il dan isim maf'ul yang Ustazah ajar tadi, absara. Absara kedudukannya pada isim maf'ul ya. Dan lepas tu isim zaman makan, isim alat tu tak penting ya. Okey, cumanya tadi Yan tanya begitu ya. Yang sangka isim fa'il tu mesti macam ni. Tengok kolom nombor madhi, mudhari', amar, masdar, isim fa'il. Tengok pada fa'il tu, highlight kat situ. Isim fa'il ya. Dia ada kalimah kita nak kenal di isim fa'il, ejaan dia macam tu tau. Kalau ini fa alif ain lam, ini sebab dia fi'il dia fa'ala lah. Ya, kalau fi'il dia fa'ala, makanya isim fa'il dia fa'il, ditambah alif pada fa ya, lepas tu ain dari bawah, lam tu bebas. Fa'ilun boleh, fa'ilan boleh, fa'ilin boleh, sebab tu lam tu dia tak letak baris. Itu antara cara kita kenal dia isim fa'il ya. Tetapi antara cara lain, katalah Allah. Contohnya lah macam al-barku, Allah. Mana ada Allah tu boleh tukar ejaz spelling Allah, betul tak? Kalimah Allah kan? Katalah Allah. Macam mana nak tahu Allah tu rofu' fa'il? Allahu. Nampak? Dia ada beberapa cara ya. Kalau Allah makanya dia isim maf'ul. Kalau Allahu makanya dia isim fa'il. Pak. Ya, itu pun cara nak mengenal dia isim fa'il
Ini pun cara dia cara mengenal isim fa'il. Dan kalau kita tengok bawah dia tu, bawah fa'il tadi, isim fa'il tu bawah dia, nombor 1 je yang fa, alif, ain, lam tu. Kalau bawah dia semua, pattern lain pula. Isim fa'il juga. Muf'il, dia mula dengan mim. Semua sampai ke bawah, mim baris depan. Kalau mim baris depan, lepas tu tak kisahlah huruf kedua dia mati ke tak mati ke apa, itu antara juga ciri-ciri mengatakan dia isim fa'il juga. Sebab dia ada beberapa cara. Alright? Right? Ini kita tak mampu nak hafal, tak payah nak hafal. Nanti lama-lama nanti baru kita boleh nampak dia lah. Okay? Saya harap yang fahamlah apa yang saya jawab dia. Okay, al-barku tadi. Yakhtafu dah, absarahum dah ya. Okay, kullama. Kullama kita boleh ambil dia sebagai satu kalimah lah. Setiap kali. Kita boleh ambil begitu ya. Kullama, setiap kali. Okay. So tak payahlah, kalau dah macam tu tak payahlah nak cari dia fi'il ke isim ke. Apa ke tak payah. Ya, sebab dia ada Haraf ke salah? boleh lah, boleh jatuh haraf, boleh. Ya. Okay. Sebab dia bukan isim, dia bukan fi'il. Kan, dia bukan fi'il kan. Jadinya kita bolehlah ambil dia sebagai haraf lah, boleh. Tapi dia yang pentingnya kita ambil dia sebagai satu kalimah setiap kali. Kalau kita nak pecahkan dia boleh sebenarnya. Kullah tu sebenarnya kullu. Kullu maksudnya semua. Kullu, kulla, kulli, semua. Ma apa. Ma. Sebab kalau kita nak pecah dia pun boleh juga. Kan. Tak nak pun tak apa. Ambil dia sebagai satu kalimah je ya. Kullama. Setiap, apa tadi? Setiap kali ya. Okey, adha'a. Adha'a, kita tengok. Apa? Fi'il ke, isim ke, haraf? Semua fathah. Hamzah belakang tapi semua fathah. Semua baris atas. Tips. Fi'il. Fi'il madi. Terus keluar fi'il madi. Bukan fi'il je, fi'il madi. Pak, cara kita nak kenal fi'il madi, semua fathah. Fathah, dha, fathah, hamzah tu fathah. Itu cara kita nak kenal dia fi'il madi. Tetapi 3 huruf ke, 4 huruf ke? Ini apa huruf ni? 4 huruf ada huruf sakit ni. Ya, 4 huruf. Alif tu ya. Alif tu juga dikira satu huruf dan alif tu dipanggil huruf sakit ataupun huruf illah dipanggil. Ya. So di sini fi'il madi 4 huruf. Okey. Ini sama dengan perkataan wuduk. Kan kita biasa ambil wuduk kan? Wuduk maksudnya bercahaya sebenarnya tau. Ambil wuduk. So adha'a bersinar. Sebenarnya dari perkataan yang sama lah. Bercahaya, bersinar tu sama. Dari perkataan yang sama lah sebenarnya. Cumanya wuduk tu dalam bentuk isim. Ini adha'a dalam bentuk fi'il. Okay, adha'a fi'il madi 4 huruf. Dalam dia mesti dah ada dhamir lah. Kalau dah ada fi'il, mesti ada dhamir. Kalau tiga baris, tiga huruf ke, 4 huruf ke, kalau semua fathah, memang sahlah dia huwa dalam dia. Tak ada yang lain. Dhamir dia huwa ya. Dia telah bercahaya. Kalau kita nak terjemahkan dia lah. Okay, adha'a. Okay. Fi'il madi 4 huruf, ada huruf sakit ataupun ada huruf illah. Huruf illah tu kedudukan dia bebas. Tak kisahlah kat mana-mana pun. Dan huruf illah tu tak ada baris lah. Atas alif tu bukan baris. Tanda mat tidak berguna dalam ilmu bahasa Arab. So makanya alif tu tidak berbaris. Huruf illah tak ada baris. Okay. Okey, dhamir di dalamnya huwa ya. Dia telah bersinar ataupun dia telah bercahaya jika kita terima. So makanya ini jumlah fi'iliyah jugalah. Kan ulama tadi setiap kali kan. Setiap kali dia telah bercahaya. So ini yang haraf-haraf tadi dia tidak mengganggu ya. Dia tidak mengganggu struktur ayat tu fi'iliyah ke ismiyah dia tak kacau. Okey. Lahum. Kalau lahum agak-agak apa? Apa? Bagi mereka. La tu bagi. Mereka. Jar. Jar mereka. Ya. Dia boleh la, dia boleh li. La pendek ataupun li pendek. Tapi lu bukan. Okey. Bagi mereka ataupun untuk mereka. So ini sebenarnya la tu huruf jar. Huruf jar sebenarnya ada fungsi tertentu. Membaris bawahkan isim selepasnya. Tetapi kat sini tak boleh nampak. Sebab hum tu dhamir. Dhamir ni
Semua domir lah kita cakap, tak boleh, dia tak akan berubah baris. Dia tak akan jadi lahumi, tak ada, kan? Lahum je, So tapi ni tetap jar majrur. Kalau kita nak sebut secara lebih tepat lah sebenarnya, kalau nak, tak nak tak apa, La huruf jar ataupun jar, hum dhamir muttasil, duduk di tempat majrur. Macam tu. Boleh? Kan? Sebab dia jar majrur kan. La tu jar, hum tu majrur. Ataupun setengah orang nak sebut jar wa majrur. Dia nak tambah wa tu dan. Boleh ke panjang lah pula. Jar wa majrur. Panjang sangat apa? Penat je. Sebut je jar majrur. Betul tak? Lagi ringkas kan? Ustazah selalu ajar ringkas je. Jar wa majrur ataupun jar majrur. So la huruf jar ataupun jar, hum dia sebenarnya dhamir muttasil, duduk di tempat majrur. Ataupun orang buku lah, orang tu maksudnya buku menyebut isim majrur sebab dia memang isim. Selepas huruf jar mesti isim. Isim majrur, tapi tak nampak baris bawah tu. Tak ada masalah pun, kan? Ustazah nak guna term Arab sikit. Jangan terkejut. Janganlah lepas ni takut nak masuk. Sebenarnya belajar sebut bahasa Arab seronok tau sebenarnya tau. Okey, dengar ya. La huruf jar, hum adalah dhamir muttasil fi mahalli. Fi mahalli maksudnya di tempat. Majrur. Boleh tak? Fi mahalli majrur. Cantik sikit lah, kan? Ustazah boleh je sebut, tapi bila Ustazah nak sebut selalu Ustazah warn, jangan takut, relax. Mula-mula ya Allah Ustazah berbelit-belit, adalah kelas lain lah, berbelit-belit lah, lama-lama dah mahir dah, seronok sebut. Sebenarnya mula-mula bila benda kita tak mahir, kita takut nak sebut kan. Tapi bila kita cuba, dah suka dah, fi mahalli majrur, seronok je, rasa macam Arab sikit kan. Okey, yang pentingnya jar majrur bagi mereka ataupun untuk mereka. So la tu sebenarnya ada maksud lain, kerana mereka. Boleh sebenarnya, la tu banyak maksud sebenarnya. Okey, masyau. Masyau agak-agak apa? Tanya dulu. Fi'il ke, isim ke, haraf? Okey, Ustazah bagi tips. Dia kadang-kadang kita perlukan tips ya. Dia fathah dah betul dah. First, second, fathah, tapi hujung dia tu. Hujung dia alif ziyadah. Ustazah selalu sebut masa ngaji, alif ziyadah maksudnya apa? Plural. Jamak. So sasarnya di sini sebenarnya dia fi'il. Yang jamak-jamak ni biasanya yang alif ziyadah ni tanda jamak pada fi'il sahaja. Tetapi dia ada dua fi'il yang ada alif ziyadah. Kalau dalam isim tidak ada tanda jamak dalam isim, tak ada. So alif ziyadah itu adalah tanda jamak pada fi'il, tetapi ada dua fi'il yang ada alif ziyadah. Okey, satunya fi'il madhi untuk hum ataupun fi'il amar untuk antum. Ada kedua-duanya itu memang ada alif ziyadah. So sekarang ni kerja kita nak pastikan masyau ni fi'il madhi jamak muzakkar hum ataupun fi'il amar antum. Itu yang kita nak kena pastikan. Tapi kita dah boleh tahu dia fi'il lah, masyau. Masyau tu apa maksud dia tu? Cuba besarkan sikit. Mereka berjalan. Berjalan. Amshi, yamshi, banyak je dalam Quran. Dia ada dalam pelbagai bentuk lah. So masyau, mereka berjalan. So kalau kat sini, sekejap, kawan kita nak besarkan dia. Mereka berjalan. Tak boleh Ni paling besar. Ini paling besar mereka berjalan. Tak adalah pula kat sini, maka berjalanlah kamu. Kalau dia ada perintah, maka berjalanlah kamu, sah-sah itu fi'il amar. Tetapi kat sini mereka berjalan, so ini fi'il madhi untuk jamak muzakkar hum. Hum tu maksudnya mereka. Mereka berjalan. Dia merujuk kepada muzakkar lah. Tetapi kita kena ingat Quran memang biasanya dia rujuk kepada mereka macam seolah-olah dia punya tu tentang muzakkar je, tak. Kalau dia gunakan muzakkar punya maksudnya dia, intention dia tadi, motif dia tadi untuk muzakkar dengan muannas kedua-duanya. Dia memang bahasa Arab macam tu. Kalau dia nak tujukan kepada muannas baru dia gunakan istilah muannas specifically. Kalau dia nak gunakan untuk muzakkar sahaja ataupun untuk umum tu muzakkar dengan muannas, makanya dia akan menggunakan muzakkar punya ni perkataan-perkataan. So kita ada orang tanya,
kenapa banyak muzakkar punya? Asyik-asyik muzakkar seolah-olah perintah itu untuk muzakkar, seolah-olah kisah itu tentang muzakkar. Tak, kalau dia guna itu sah-sah itu untuk umum, muzakkar dengan muannas. Okey, itu juga kefahaman tentang bahasa Arab lah, ya. Dan ini dia punya jamak lah, ya. Alif ziyadah tu sendiri kita tahu, ya. Okey, masyau, mereka berjalan, ataupun kalau kita nak terjemahkan paling tepat, mereka telah berjalan sebab dia fi'il madi kan. Boleh je sebenarnya kalau kita terjemahkan mereka berjalan ataupun mereka telah berjalan, tak ada masalah, ya. Okey. Okey, fihi. Tengok apa fihi? Jamak. Ya. Wa majrur. Jar majrur. Fi, tadi kita jumpa huruf jar yang pertama tadi la, ya. Sekarang huruf jar yang kedua fi. Fi ni pun banyak maksud, di boleh, di dalamnya tu hi, yang nya tu hujung tu hi, ya. So di dalam ataupun di ataupun apa-apa semua boleh lah. Boleh adjust lah maksud dia. Fi adalah huruf jar yang kedua. Hi memang domir mutasil. Domir mutasil hi, dia kadang-kadang dia hi, kadang-kadang dia hu. Dia memang macam tu, ya. So fihi, padanya. Memang ni kebetulan dahi memang baris bawah lah, nampak kan? Jar majrur. Okey, wa iza. Wa tu okey, Ustazah nak bagi nonala tadi tu disebutkan. Ni ataf. Kalau huruf jar la dengan fi, ya. Ya, sambung tadi bila ngaji tu tu wa. Ya. Kita tidak menyambung bacaan menggunakan huruf jar. Tak, sebenarnya. Kita menyambung bacaan menggunakan huruf ataf. Tetapi kalau dah tak ada sangat yang lain, dah tak nampak huruf ataf yang lain, tak apa, ambillah huruf jar. Yang penting kalimah itu tidak cacat. Itu yang penting, ya. Tetapi Ustazah nak pesan, kalau dah mahir mengaji, pandai mengaji, kita dah berhenti kat mana-mana, jangan mulakan bacaan pada huruf jar. Kita tidak memulakan padanya. Melainkan kalau yang lain kita tak nampak huruf ataf dah, kita dah blur lah. Tak nampak huruf ataf, tak nampak apa, boleh. Tetapi kalau boleh, elakkan dulu. Ya, bukan kesalahan, tapi kita nak yang lebih aula, yang lebih cantik untuk kita mubtada. Maksudnya nak menyambung semula bacaan selepas kita waqaf, ya. Okey, wa di sini, satu huruf waw tu saja adalah satu kalimah tau, satu perkataan bermaksud dan. Tapi di sini apabila tu iza, ya. Okey, wa dan, ya, itu huruf ataf lah, ya. Okey. So apa kalimah selepas huruf ataf dipanggil maktuf. Ustazah jarang sebut kot, ya. Maktuf daripada perkataan first time kan. Sebab kadang-kadang dia tak penting, dia tak ada apa-apa pun, istilah saja. Tapi macam tadi jar, lepas jar kita panggil majrur. Jadinya selepas ataf dia panggil maktuf. Dia kalau macam majrur mesti isim, tapi kalau maktuf tak, dia bebas. Apa-apa sajalah kalimah selepas huruf ataf dipanggil maktuf. Yang diatafkan, maksud dia maktuf tu, ya. Okey, sebenarnya kalau ada ataf dia menyambung tadi kan, mesti dia fungsi ataf, ya. Ustazah nak sebut fungsi ataf. Ataf ini menyambungkan dua keadaan, sebelumnya dan selepasnya. Jadinya biasanya ataf dia menyambungkan fi'il dengan fi'il, ataupun isim dengan isim, ataupun huruf dengan huruf. So yang ni ataf mengatafkan apa dengan apa? Iza dengan kullama tadi tak? Setiap kali kan? So waw itu bukannya mengatafkan fihi dengan iza, bukan. Dia mengatafkan kullama dengan iza. Tadi kullama setiap kali, iza apabila. Nampak? Kan? Kategori huruf kan? Ya. Sebab tu dia bukan macam ni, selepas wa ni iza ni huruf, so dia bersambung huruf lah. Ya, sebelumnya huruf. Okey, Ustazah repeat. Ataf ni dia ada fungsi tertentu. Dia tidak melibatkan baris. Kalau huruf jar membaris bawahkan, itu kalau huruf jar. Tapi kalau ataf dia tidak, dia tak ada kena-mengena dengan baris. Cumanya dia kalau dia ada huruf ataf ada 10, ya. Kita baru jumpa satu lah, 10 ke mungkin kadang-kadang lebih pada 10, 11 pun ada, ya. Sebab kadang-kadang ada list yang ditokok tambah, ya. So kalau ada huruf ataf, dia mengatafkan selepas dia, biasanya selepas dia dan sebelum dia. Sebelum dia tu tidak semestinya yang betul-betul sebelum dia ni. Tetapi senang cerita, kalau dia selepas dia isim, makanya sebelumnya isim, pasti. Kalau selepas dia isim, sebelumnya isim. Kalau selepas dia fi'il, sebelumnya fi'il. Dan kalau selepas dia huruf, sebelumnya huruf. Kadang-kadang dia berderik-derik je sebelum dan selepas dia. Kadang-kadang. Banyak kadang lah juga. Tapi kadang-kadang macam ni, dia bukannya
Waw bukannya mengatafkan fihi dengan iza, bukan. Waw mengatafkan kullama dengan iza tu. Tu dia menyambung kisah tadi. Setiap kali dia bercahaya bagi mereka, contohnya lah telah bercahaya bagi mereka padanya kan. Dan apabila Pak, dia menyambung kisah tadi, ya Pak. Kan kisah tadi tak settle lagi. Itulah atau. Dan dia tidak melibatkan baris sebenarnya. Cumanya kalau sebelum dia isim nasab, selepas dia mesti isim nasab. Dia itu kalau isim lah. Kalau sebelum dia isim rufu', selepas dia mesti isim rufu'. Baris tu. Apa dia? Apa maksud yang tidak melibatkan baris tu? Tak faham. Sebab kalau huruf jar membaris bawah kan isim lepas dia. Nampak? Huruf jar ada fungsi tertentu. Tapi kalau ataf tak, dia maksudnya ataf tidak membaris bawahkan, ataf tidak menasabkan. Nampak? Maksud saya. Ya? Okey. Okay. Tetapi kalau dia mengatafkan isim dengan isim, ni dengar. Jika dia mengatafkan isim dengan isim, dia kena ikut isim yang awal. Isim yang awal tu hujung dia baris bawah, isim selepas ataf juga mesti baris bawah juga. Itu dia kena ikut. Itu ataf. Jika isim sebelumnya hujungnya dhammah, isim selepasnya juga mesti hujungnya dhammah. Itu kalau isim lah. Kalau nasab, yang tu pun nasab. Ataf tidak mengubah, dia kena ikut sahaja. Tapi kalau fi'il, dia pelbagai. Dia boleh mengatafkan fi'il mudhari' dengan fi'il madi. Dia bukan kata ataf mengatafkan fi'il madi dengan madi saja. Tak, dia tak rigid lah. As long as kalau dia mengatafkan fi'il dengan fi'il, dia bebas. Fi'il madi dengan madi ke, madi dengan mudhari' ke, mudhari' dengan madi, dia bebas. As long as dia fi'il dengan fi'il. Cumanya dia tidak membaris bawahkan ke, dia tidak membaris fathah ke, tidak. Itu bukan fungsi ataf. Dia hanya menyambung saja. Makanya dia ikutlah kalau isim lah. Kalau ini kategori haraf-haraf lah. Kullama, iza. Memang kategori haraf lah. Haraf biasanya haraf ni banyak. Rasanya kita iza ni ada dalam haraf, betul. Haraf, tapi dia ada lebih tepat dia dalam nama dia haraf zaraf. Dia panggil huruf zaraf. Ataupun isim juga sebenarnya dia panggil isim zaraf. Bolehlah. Dia menunjukkan masa tau. Iza bermaksud apabila. Kullama setiap kali. Masa kan? So jika perkataan itu bukannya isim yang kita kenal isim. Betul tak? Allah isim kan? Manusia isim, haiwan isim, benda isim, betul tak? Batu, rumah kan? Lepas tu apa-apalah tempat dia, apa semua kan? Jika bukan yang isim seperti itu dan juga bukan fi'il, madi ke, mudhari', amal ke, makanya jatuh kategori haraf lah. Cumanya haraf ni pelbagai. Huruf jar itu juga kategori haraf. Ataf itu juga kategori haraf. Dan dia ada yang lain. Iza. Iza tu kategori haraf juga, tetapi haraf dia bukan kategori ataf. Iza. Dia bukan kategori huruf jar. Iza itu dia ada dalam zaraf. Zaraf tu huruf zaraf. Ataupun setengahnya menyebut isim zaraf. Boleh jugalah kata nama yang menunjukkan masa. Zaraf ni maksudnya masa ataupun tempat. Kita panggil dia zaraf. Kullama, setiap kali. Iza, apabila. Okay. So maksudnya waw di sini mengatafkan haraf dengan haraf lah. Itu paling tepat dia. Sebab ada orang sangka dia mengatafkan betul-betul kalimah sebelum dia. Macam fihi dengan iza. Memang kadang-kadang ataf ini mengatafkan, menghubungkan perkataan betul-betul sebelum dia. Lepas tu ataf, lepas tu selepas dia. Memang ada juga. Tapi yang dia tak. Sebab kita kena faham dulu apa fungsi ataf tu. Okay. Auzlama. Dan apabila auzlama, teka apa dia? Isim ke, fi'il ke, haraf ke? Auzlama bukan macam adha'a. Macam fi'il lah. Macam fi'il, betul. Ada fathah-fathah semua ni. Ya, betul. Fi'il madi. Auzlama fi'il madi. Adha'a fi'il madi. Kita ada dua. Pelbagai lah. Tapi sebab kita nampak fathah-fathah tadi lah. Ya, ada huruf mati. Betul. Tak ada masalah. Tapi ada 3 fathah situ. Confirm fi'il madi lah. Bukan fi'il mudhari'. Dan bukan fi'il amal. Fi'il amal tak ada bentuk macam ni. Fi'il mudhari' pun tak ada bentuk macam ni. So kita boleh teka lah. Sebab so kita, benda ni pun bila kita belajar, dia kata cuba teka. Cuba tengok. Agak-agak. Adha'a. Macam itulah. So Auzlama. Auzlama ni sebenarnya gelap. Auzlama ni sebenarnya dekat-dekat dengan perkataan zalim. Perkataan zalim tu juga bermaksud gelap. So ada mirip lah sebenarnya dari perkataan yang sama sebenarnya. Auzlama. Menjadi gelap. So ini berapa huruf ni? Fi'il madi? 4 huruf. Tadi adha'a fi'il madi 4 huruf juga. Auzlama fi'il madi 4 huruf.
Okey. Kalau kita tengok kertas keping tadi. Mari kita tengok yang jadual tasrif al-af'al tu. Kita nak mahirkan sedikit bentuk-bentuk yang 4 huruf ya. Okey, kalau 3 huruf tu ini perkataan fa'alah ini acuan saja ya. Janganlah ingat all the time fa'alah. Dalam Quran tu bukan semua fa'alah. Dalam Quran tu macam-macam kan. Apa-apa saja yang 3 huruf semua baris atas nombor 1 lah. Fa'ala contoh, kadzaba contoh, kataba 3 huruf apa semula kan. Tapi dia nombor 2, nombor 3, nombor 4 itu semua 4 huruf. Ada 3 bentuk. So kalau agaknya tadi azlama pattern mana? Wazan mana? Pattern nombor 2, wazan af'ala. Azlama tadi. Tapi kalau adha'ah pattern apa? Tu pelik sikit kan? Adha'ah kan? Dia tak ikut kan? Tak ada kat sini tak? Ada yang tidak mengikut. Ada yang tidak mengikut pattern ni, wazan ni. Kertas keping ni sebenarnya hanya untuk fi'il-fi'il yang tidak punya huruf sakit. Sebab tu adha'ah tak ada pattern dia kat sini. Ya, sekarang azlama tak ada huruf sakit. Pak, kita dah nampak dia 4 huruf wazan. Dia panggil wazan ya. Wazan tu maksudnya pattern lah, acuan. Acuan af'ala, 4 huruf ya. Nanti ada nombor 3 pun ada, 4 huruf yang pattern nombor 3 tu. Fa'ala, kadzaba contohnya lah kan. Karrama, Pak dia ada sabdu. Itu, dan satu lagi nombor 4 fa'ala, itu juga 4 huruf. Pak ada 3 bentuk ya. Lepas tu kalau boleh kita nak mahirkan yang 4 huruf ni juga. Sebab dia banyak sangat dalam Quran ya. Okey, so yang azlama tadi ya, fi'il madhi 4 huruf, wazan af'ala. Biasa menyebut dia. Af'ala ya, sebab dalam kertas tu af'ala ya. Okey, 4 huruf ya. Dhamir dalam dia, yang dalam kertas tadi dhamir tu semua huwa lah ya. Azlama dia telah menjadi gelap. So dhamir dalamnya ini semua untuk huwa lah ni. Semua ni atas ke bawah tu semua untuk huwa je semua ni ya. So kertas keping ni. Kalau untuk dhamir lain dia akan berubah ya. Okey. Mana tadi ya? Okey, lahum. Lahum pula. Alaihim. Okey, alaihim apa? Ala tu huruf jar Ya, sebenarnya alai itu sebenarnya ala. Sebenarnya alai itu sebenarnya ala. okey. Jadi kalau sini baca alaihim dia sebut ala. Habis kawan kita mana satu ala? Aku nampak alai dia sebut ala. Kan ada pening kawan. Alai Ya. ala ya, huruf jar. Kalau dalam di surah tu dia ala, dia ada ya sakit kat hujung dia. Ya tanpa baris lah. Tetapi memang jika huruf-huruf sakit ni kan, tip lah, huruf dia sebenarnya alahim. Sebenarnya alahim. Tapi nak sambung pelik lah kan. Pelik jadinya dia kena letak tanda mati. Biasa memang huruf sakit begitu ya. Kalau dia nak sambungkan kalimah yang berakhir dengan huruf sakit kepada dhamir lah, biasanya dia terpaksa meletakkan tanda mati. So maknanya dia jadi alai. Sebenarnya huruf jar lah ya. Ala bermaksud atas ataupun ke atas ataupun di atas, macam-macam boleh lah. Alaihim, him tu dhamir lah ya. Mereka, ke atas mereka. Jar majrur. Him tu okey lah, tapi mim memang him. Him tu sometimes dia hum. Tadi kita jumpa hum kan? Lahum kan? Dia sama je. Hum dengan him benda yang sama janganlah tanya Ustazah, kenapa sekejap dia hum, sekejap dia him? Saja Ustazah nak jawab ni ya. Dia terimalah dia hum dengan him benda yang sama. Sometimes dia hum, sometimes dia him. Maybe nak matching dengan la tu hum, lahum. Kalau lahim macam tak pernah dengar lahim tak? Okey, alaihim ya, jar majrur. Kita jumpa huruf jar yang ketiga. Satu la, satu fi, satu alai yang sebenarnya ala. Bagus ke ini ya. Okey. Lepas tu kamu teka dulu. Agak-agak. Tak ada huruf. Ada ziyadah ni, jamak. Ya, jamak muzakkar. Sama ada fi'il madhi untuk jamak muzakkar hum atau fi'il amar untuk antum. Jamak muzakkar juga antum. Jamak muzakkar ada 2 ya. Hum bermaksud mereka, antum bermaksud kamu semua, merujuk kepada lelaki muzakkar. Kamu. Jadi kita dapat teka nak teka yang mana satu? Kamu tengok maksudnya berdiri. Kenapa berhenti ya? Bawa dia berhenti ya? Selalunya berdiri, selalunya berdiri. Qiyam, sama dengan perkataan qiyam. Mungkinlah bila kita qiyam, kita berdiri, kita berhenti ya. Sebab selalu maksud dia bahasanya berdiri ataupun mendirikan biasanya. Tapi di sini dia menggunakan istilah berhenti ya. Okeylah, qiyam maksudnya bila kita berdiri, kita berhenti. Kadang-kadang Ustazah pelik lah dengan terjemahan dia orang kan. Ya. Kamu.
So dia adalah ini jamak muzakkar lah. Ambil je tadi. Ada tips dia alif ziyadah di ujung. Sama ada dia ini cara mudah Ustazah bagi cut short. Ya. Cumanya kita nak tengok perubahan dia. Semua Linda dia tak ada buku kan? Okey, Ustazah minta tolong siapa yang laju tengok kamus biru. Siapa ada buku kamus biru, sila buka belakang cari koma. Cari koma. Belakang yang list tu kita nak tengok dia, nanti kita hantar dekat Linda sebab dia kat rumah ni, dia tak ada buku. Cari kamus biru yang belakang ya, nombor dia 200 lebih tu lah. Cari dekat qaf. Cari qaf, cari koma. Ya, cari komu tak ada jumpa sampai kiamat tak jumpa komu sebab list ni semua untuk huwa. Faham tak? Ya. Okey, kita cari dulu koma, baru kita dapat page kat depan dia apa? 234 qaf ya, belum jumpa lagi. Koma. Ustazah hentam-hentam je sebenarnya. Qaf alif mim. Koma. 3 huruf. Tak tahulah betul ke tak. Sebab Ustazah suka teka-teka je. Sebab dulu kita dia 235. Pak dia dah jumpa. 235. Okey. Mana dia? Kolom Kolom nombor 3. Kolom number 3. Lepas tu line dari atas dari Bawah sikit. Kola, koma. pandai je cara dia tu, dia nak kita cepat kan. Kita memang kena keywords ya, kita nak cepat kan, nampak ya, dari bawah tu ya. Bawah sikit 2, 4, 6, 8, 9. 9 dari bawah koma. Ini Ustazah teka ya. Harapnya betul lah ya. Koma dia bagi nombor dekat nanti dulu. Koma, selepas koma dia bagi dhammah ya. Dhammah itu ada di dalam fi'il mudhari' dia nanti. Ya, nanti kau pilih untuk apa ya? Okay, dia bagi nombor 116 kat tepi dia. So pergi kat depan, pergi bulatan yang hitam tu, bulatan hitam kat atas tu cari 116. 116, dia bagi qala. Dia bagi qala dengan kana. Tak apalah dah dia bagi tu, ya. Okey, kalau dia bagi tak apa, ikut je. Walaupun perkataan lain ya, kita follow exactly. Kita nak cari qamu. Cari daripada qala, madi. Madi huwa lah ya. Tengok first column madi qala qalu. Kat situlah dia qamu. Pak, untuk siapa? Domirnya hum, sebelah dia ada. So qamu, mereka telah berhenti ataupun mereka telah berdiri. Di situ ya. Cara kita nak cari ni kamus biru ni, apa saja perkataan yang kita cari adalah untuk seorang ya, untuk mufrad, untuk huwa. Lepas tu yang ni jamak. Tadi Ustazah main teka-teka je kan. Kita belajar teka. Okey, mari kita belajar teka jap. Ini pun kena belajar tau. Cara nak teka paling cepat. Okey, Linda tunjuk ayat dia. Ayat tadi Ustazah nak ajar cara kita nak meneka dia. Okey, kita tengok perkataan qamu ya. Buang alif ziyadah, buang waw yang terakhir. Itu cara dia. Ya. Okey, bila dah tu tinggal qaf alif lepas tu mim dhammah. Dalam kamus biru semua fi'il madhi yang fathah memang tak ada mu punya, tak ada jadinya tadi dah buang alif ziyadah dengan waw terakhir, mu itu maka fathahkan mu, qama. Itu cara Ustazah buat. Cara paling tepat. Jadi bila kita tahu kita boleh agak qama, kita terus cari dalam kamus biru. Cari list kamus biru qamu, memang tak jumpalah yang mim tu, mim mu tu ya. Lepas tu kita kena belajar cara dia. Alif ziyadah dengan waw tu biasanya memang dia orang sentiasa bersama ya. Alif ziyadah dengan waw yang terakhir itulah. Itu memang package lah kita cakap. So dia datang sekali. So kalau ada buang alif ziyadah, buanglah waw tu sekali. So tinggal qaf alif mim sebenarnya. So qa dah betul dah. Qa mim tu saja. Ma, fathahkan dia. Terus kita dapat cari. Itu ya. Fi'il madhi untuk jamak muzakkar hum. Okay. Mereka telah berdiri ataupun mereka telah berhenti. Terpulanglah apa-apa maksud dia lah ya. Okey, walau. Walau tu waw ataf kali kedua ya. Ataf ya. Lau jikalau ataupun sekiranya. Dan jikalau ataupun dan sekiranya. Waw tu nak mengataf apa? So waw ini pastinya dia waw itu atau lau itu dipanggil maktuf ya, yang diatafkan. Sahnya waw itu bukannya mengatafkan lau dengan qamu, tak. So dia ataf dengan iza tadilah. Iza tadi kan. Diikut huruf dengan huruf ya. Dan jikalau dan sekiranya lau ni tak ada rasanya dalam list mana-mana, tak ada. Bukan semualah
Bukan semua perkataan ada dalam list. Mana-mana tak ada. Tak ada masalah pun. Dan jikalau ataupun dan sekiranya. Okey, sya'a. Hantam. Ambil teka. Ustazah, Sya'a. lau ni bukan huruf jar. Bukan. Huruf jar la dengan li. Oh, Nampak? sebab dia dengan- wow mati. sebab ada waw. Kan ya? Okey. Okay, lau memang satu kalimah lah, satu perkataan, tetapi dia bukan huruf jar ya. Lau tu bermaksud jikalau ataupun sekiranya ya. Okay, sya'a. Fa'ado'a. Dah nampak situ. Sama dengan tadi yang qama yang kita cari tadi. Qama, 3 huruf. Ini fi'il madi, 3 huruf. Ada huruf illah di tengah-tengahnya. Huruf illah tu huruf sakit. Alif, waw, ya. Salah satulah. Sya'a. Dia berkehendak. So ini fi'il madi 3 huruf lah. Ya. Okay. Dah ada fi'il dah. Fi'il madi ya. Dhamir di dalamnya kalau macam ni semua 3 huruf macam ni yang baris atas semua memang huwa lah. Ya. Dhamir mustatir di dalamnya ataupun dhamir yang tersembunyi di dalamnya adalah huwa. Dia telah berkehendak. Kalau kita terjemahkan ya, sya'a ya. So, dah ada fi'il, dhamirnya pun dah ada. Tengok lepas dia isim rufu' Allahu. Tu rufu' tu. Makanya Allah adalah fa'il. Tak boleh lah macam Ian cari tadi. Kalau Ian cari fa'al itu memang tak jumpa. Bukan semua kalimah yang je tu. Antara cara ada beberapa cara untuk kita mengenal dia fa'il. Satu caranya hujungnya tu dhammah Allahu. Kalau dia sya'a Allaha, so dia bukan fa'il, dia akan jadi maf'ul bih. Ya. Ada tapi memang tak ada Allahi lah. Memang tak ada. Ya. So di sini Allahu. Ustazah, Ustazah, kalau sya'a tu huruf mat tu ada alif maksura tak kat situ? Alif lah, bukan alif maksurah lah alif. Alif. Yelah, alif kecil tu ada tak kat situ? Bukan alif kecil tu dia tukar jadi mat ke? Boleh je, tak kisah. Dia kecil ke alif panjang dia tak kisah. Ya. Okey. Ya, sebab mat tu hanya untuk mengaji sahaja. Ya, dia nak guna alif kecil ke, alif panjang ke, tak ada masalah. Sama, maksudnya dia alif juga. Ya. Alif maksurah ke alif biasa ke tak ada masalah. Sama je ya, sya'a ya. So selepas fi'il Allahu isim rufu', makanya Allah tu lah yang huwa dalam sya'a tadi. So sya'a fi'il, Allahu fa'il. Kalau yang cari macam tadi tak jumpalah fa'il tadi. So ini kita kenal dia fa'il sebab dia dhammah ya. Rufu' ya, Allahu Okey. Dan jika Allah berkehendak, bila kita terjemahkan kita kena adjust sikit ya. Dan jika berkehendak Allah. Dia memang Arab macam tu ya. Dan jika Allah berkehendak, la zahaba, la di sini bukan huruf jar. Ustazah nak bagi cakap awal-awal sebab zahaba fi'il. Ya, sebab huruf jar, selepas huruf jar mesti isim sahaja. Wajib isim sahaja. Zahaba adalah fi'il madi, 3 huruf. Terang-tantang nampak 3 huruf. Tapi kalau orang tak tahu, orang memang tak tahulah. Dia ingatlah zahaba satu kalimah. Bukan. Zahaba satu kalimah. Zahaba maksudnya dia telah pergi. Zahaba ya. La di situ dia panggil lam sumpah dia panggil. Ataupun lam sumpah lah. Lam taukid pun boleh, lam qasam pun boleh. Pasti ataupun benar, pastilah. Maksud dia bukan jar ya. Sebab selepas dia tu zahaba tu fi'il madi. So lam di situ lam qasam ataupun lam taukid ataupun lam sumpah. Taukid penegasan, sumpah pun penegasan, bolehlah. Dan bahasa Melayunya lam sumpah lah ya, bermaksud pasti. Pasti ya, zahaba fi'il madi. Sebab tu kita tahu ini bukan jar dan bukan jar majrur lah ya. La lam taukid ataupun lam qasam ataupun lam sumpah. Zahaba fi'il madi 3 huruf. Ini 3 huruf zahaba. Ini tak sebenarnya tak ada huruf sakit lah ya. Pasti dia telah pergi. Contohnya lah. Telah pergi tu maksudnya telah menghilangkan pun boleh. Ustazah nak bagi tahu maksud dia. Kadang-kadang zahaba bermaksud pergi. Kadang-kadang maksudnya bila dah pergi tu hilang lah. Betul tak? Pasti dia telah menghilangkan. Pasti dia telah melenyapkan. Macam tu contohnya lah. Pasti dia telah pergi. Terpulang lah. Terpulang kepada apa-apa. Tapi maksud dia boleh masuk dia untuk perkataan zahaba. Ya? Okay? Alright. Faham ya? Okay lah situ ya. Lam sumpah hari ni ya. Lam sumpah ataupun lam qasam. Lam qasam ataupun lam taukid. Boleh ya? Okay. Bisam'ihim sangat mudah. Baca. Sam'i. Majrur dia pada sam'i. Sam'i pendengaran. Ya, pendengaran. Bisam'i jar majrur. Ini jelas nampak ya. Jangan pedulikan bi, sam'i
Pendengaran siapa? Idhafahkan kepada him. Pendengaran mereka. So di sini memang biasa dalam Quran jar majrur lepas tu idhafah sekali jalanlah kita kata banyak enggak ada. Okey, alhamdulillah ya. Okey, wa absarihim last one. Wa absarihim Ataf. pandai. Wa ataf so selepasnya absari maktuf ya, yang diatafkan tengok di baris bawah. Absari. Kenapa baris bawah? Sebab sebelumnya sam'i baris bawah. Faham tak? Dia waw di sini mengatafkan absar penglihatan. Sebelumnya pendengaran. So waw di sini dia mengatafkan isim dengan isim. Jadi kalau isim dengan isim, baris kena ikut yang earlier one. Macam tu. Baris kena ikut yang awalnya. Sam'i baris bawah sebab tu selepas ataf wa absari. Ya, itu fungsi ataf ya. Dan penglihatan mereka lah absarihim lah idhafah. Okey? Right? Faham kan? Ataf dia. Okey, innallaha ala. Ini sangat menarik. Boleh tak kita pergi tengok sekali lalu? Inna. Apa inna? Huruf inna. Ya, huruf inna ya. Huruf inna, huruf taukid. Bermaksud sesungguhnya. Itu maksud dia. Sesungguh tu maksudnya memberikan maksud penegasan. Bahasa Arabnya kita panggil taukid. So kita panggil dia huruf taukid dan dia ada fungsi dia. Ada fungsi dia menasabkan isim selepas dia. Sebab tu tengok Allah, Allah. Itu fungsi dia. Isim pertama dia nasab ya, kita panggil isim inna. Sesungguhnya Allah, Allah kenapa dia jadi sebab inna tu ya. Dan dia selepas isim yang kedua sebenarnya ada isim yang kedua. Selepas isim yang pertama ada isim yang kedua sebenarnya. Okey, mari kita tengok dulu. Ya. Inna, huruf taukid dan huruf nasab. Okey. Tengok lepas dia isim yang pertama dia nasab. Fine, tak ada masalah, terus dapat. Kadang-kadang isim yang kedua ni yang problem kita nak cari. Okey, ya. Sebab dia kadang-kadang dia tak nampak. Isim yang kedua dia mesti rufuk, ya. Sekarang kita tengok. Ala kulli jar majrur, tak apa, biar jar majrur selalu datang cepat. Dia selalu datang cepat. Dia tak kacau tapi dia datang cepat ya. Ala kulli atas setiap ya, jar majrur, kulli syai'in idhafah. Kulli syai'in setiap sesuatu. So ini semua tidak mengganggu tetapi dia cepat sangat. Tiba-tiba qadirun itu dia isim rufuk dia. So saya ulang ya. Inna huruf taukid dan huruf nasab. Isim pertamanya kita panggil isim inna. Huruf nasab ni satu saja yang na tu ke? Tak, Allah tu yang nasab. Allah lah. Tu. Inna memang inna spelling dia macam tu. Ya. Inna menasabkan isim selepas dia. Dia menasabkan isim pertama selepas dia dan dia merufukkan isim yang kedua. So isim kedua dia qadirun, 4 rufuk. Cumanya kat sini ala kulli syai'in datang cepat sangat, kacau. Kalau kita susun balik innallaha qadirun ala kulli syai'. Sebenarnya macam tu. Okey. Tetapi jika ayat ni memang tak ada isim rufuk, kalau memang tak ada isim rufuk langsung, kalau tak ada ala kulli tu jar majrur boleh duduk di tempat isim kedua. Kalau yang tu tak ada, tapi di sini ada. Okey? Okey. Siapa nak tanya part ni? Yang ayat terakhir ni, innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa nak tanya? Ustazah boleh ulang tak yang second part ni? Apa Ustazah kata kalau dia tak ada kita boleh ambil ala kulli syai'in. Ya. Tak. Ya, kalau qadirun. Okey, dengar dulu ya. Undang-undang inna. Inna memang satu kalimah yang bermaksud sesungguhnya. Ya, memang spelling dia macam tu ya. Kita panggil dia huruf taukid dan huruf nasab. Undang-undang dia isim pertama selepasnya biasanya senang lepas dia. Biasanya memang nasab. Isim keduanya biasanya lepas dia pula. Biasanya rufuk biasanya. Tetapi kat sini di tengah-tengahnya datang ala kulli syai'in tu. Datang dia. Jadi itu kita boleh tukar, boleh hantar kat belakang. Kalau kita susun balik ya. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Bukan kita nak tukar ayat Quran tapi kita boleh susun balik. Tetapi kalau yang rufuk tadi memang tak ada. Memang tak ada langsung. Qadirun apa, tak ada rufuk. Jar majrur boleh duduk di tempat isim kedua yang rufuk yang kita cari tu. Okay? Alright? Ala kulli tu boleh. Tetapi sekarang qadirun tu ada. Qadirun memang rufuk. So tak ada masalah. So ala kulli syai'in sekadar jar majrur dan idhafah lah. Tidak ada apa-apa. Dia tidak mengambil alih kedudukan isim kedua rufuk yang kita cari tadi. Okey, so ringkasnya begini.
Inna dia patut ada dua isim, dia isim huruf taukid dan huruf nasab, maksudnya dia menasabkan isim selepas dia. Biasanya selepas dia terus nampak, biasanya. But kadang-kadang kita tak nampak isim tu nasab. Nanti kalau ayat lain lah ya. Kadang-kadang kita tak nampak nasab, tak ada masalah ya. Karena sebab kalau isim pertama tu dhamir, kalau isim pertama innahu, mana nak nampak nasab? Betul tak? Kalau isim yang pertama tu dhamir, memang tak nampak lah nasab dia ya. Tetapi di sini isim pertama dia nasab tu jelas ya, Allah. Okey, sekarang ni ala kulli syai'in, tinggal dulu qadirun tu. Itu isim kedua dia yang rufu' yang kita cari. Isim kedua itu kita panggil khabar. Kita panggil khabar inna, rufu'. Itu nama dia. Isim pertama isim inna nasab, Allah. Isim yang kedua kita panggil khabar inna rufu' qadirun. Ustazah kata kalaulah tidak ada isim yang rufu' langsung, tak ada, kalau tak ada, makanya jar majrur boleh, kita kata boleh duduk di tempat khabar inna yang rufu' yang kita cari. Kalau tak ada, ya. Tapi kalau ada tak ada masalah. Itu dia tidak mengganggu apa-apalah. Alhamdulillah. Majrur juga ataupun termasuk sekali idhofah Ustazah? Memang ada sini memang sekali. Jar majrur patut idhofah. Kulli syai'in ada idhofah tu. Kenapa idhafah tu ada pelik-pelik tak pada idhafah tu? Kulli syai'in. Pelik ke? Tak, contohnya kalau tak ada qadirun ni, maksudnya ala kulli syai'in ni dia isim kedua dia lah kan? Jar majrur Semualah. sahaja. Jar majrur sahaja. Jar majrur pun Majrur. jar majrur pun sudah cukup. Kalau ada idhafah tak ada masalah. Okey? Okey. Okey. Yang lain? Ada soalan yang lain? Tak ada ya? Itu isim inna. Inna dia ada geng-geng dia lah. Kalau macam ataf ada geng-geng dia, huruf jar ada geng-geng dia, inna ada geng-geng dia juga Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, la. Ada 7 adik-beradik dia. Yang mempunyai fungsi yang sama dengan inna. Okey, Ustazah ulang. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, la. Bertahun-tahun Ustazah sebut benda lah ni. Sebab tu Ustazah ingat. Dia ada geng dia lah sebenarnya. Geng dia tu semua berfungsi seperti dia menasabkan isim yang pertama dan merufukkan isim yang kedua. Tetapi pesanan Ustazah, isim yang pertama tu senang nak nampak. Macam tadi Allah tapi kalau isim pertama dhamir tak nampak nasab ya. Okey, contohnya innahu lah ya. Okey. Isim yang kedua tu yang kita panggil khabar tadi, kalau inna khabar inna lah, kalau di anna khabar anna, terpulanglah pada dia tadi yang khabar dia. Kadang-kadang senang nampak, kadang-kadang tak nampak, kadang-kadang tak ada. Bila dia tak ada, makanya benda lain boleh ambil alih. Jar majrur boleh ambil, boleh zarah boleh, jar majrur zarah boleh, lepas tu jumlah fi'liyah boleh, jumlah ismiyah boleh. Okey? Itu nanti ada dalam nota tu, kemudian kita highlight. Ini je dulu. Okey? Yang lain ada soalan? Saya tanya balik. Inna, anna, ka'anna, apa lagi? Laisa ke? Lakinna. Inna, Inna, anna, ka'anna, lakinna, lakin ya, lakinna, la'alla, laita, la. Okay? laisa tu sama dengan laita lah ya. Laisa. Laisa, laita bukan dalam list inna, anna. Laisa dengan laisa bukan laita. Laisa dalam list lain. Tadi Ustazah kata apa? Tadi la'alla, ya kan? Laita kan? La'alla, laita. Okey, laisa dalam list kana wa akhawatuha, laisa. Laisa dalam list kana dan adik-beradiknya, Pak. Dia lain ya, laisa ya. Tak sama dengan yang ni. Ini yang tadi lah. Sebab bila laisa, dia dalam list kana, geng-geng kana, dia undang-undang dia terbalik. Isim yang pertama rufu', isim yang kedua nasab. Itu je, terbalik kan? Okey. Itu ya. Okey, yang lain. Soalan? Ada? Sila. Tak ada? Hari ni banyak ya? Sebab ada inna apa semua ya? Banyak ya? Alhamdulillah. Tak ada? Confirm? Kak Ya, mikrofon tu Kak Ya. Kalau nak cakap, mikrofon Kak. Ada? Tak apa lah. Tak apa Ustazah tujuh tu. Inna, anna, kana. Lakinna, la'alla, laita. Tak apa.
La. Tak apa, tak hafal. Memang makan masa. Dah dapat 3 dah. Kak Ya dah dapat 3. Dia dah dapat 3, dia cakap dia tak hafal. Okey lah tu. Dah ada 3 dah pun. Inna anna ka anna. Betul tak? Dah ada 3 dah pun kan? La'alla. Inna anna ka. Apa tu Ustazah yang sebut? Inna anna ka anna lakinna la'alla laita la. 7. Ustazah akan sebut setiap kali. Okey? Ada 7. Ya, last one la tu la 2 harakat ya. La nafi. Sorry bukan la nafi, la nahi. La 2 harakat. Ya. Okey, tak ada masalah. Kita boleh sebut, kita sebut sampai kita ingat. Okey? Okey, tak ada soalan dah ya? Tak ada? Tak ada? Okey, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Ya. Assalamualaikum. Terima Terima kasih Ustazah. Selina.